Rabbi Amin. shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Alif. Okey, so kita akan mulakan bawah tajuk ini iaitu bawah tajuk kongruenan. Okey, kongruen dan pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, so kita tengok seperti biasa saya memang akan berpandukan buku teks dengan modul yang kamu semua ada. Okey, jadi bahan kalau kamu ada tu, so you boleh refer saja apa yang ada dekat situ, mudah untuk kamu buat rujukan apa yang saya sambil saya terangkan. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, okey, semua orang boleh tengok pada awak punya, oh sorry. Okey, ini dia iaitu kongruenan. Apa dia? Jadi kita akan tengok dekat sini. Okey, iaitu buku teks berpandu, bukan buku teks, saya tengok muka surat 122. Okey. Ni apa dia ni? Siapa orang Terengganu tak dapat balik nak Terengganu, tak nak balik, kita tengok je lah gambar ni. Okey? Jadi kenapa dia tunjuk gambar ni sebagai kongruenan? Jadi kita bacalah apa dia kata dekat sini. Kalau kita tengok dia kata Jambatan Angkat Terengganu yang terletak di Kuala Terengganu merupakan satu mercu tanda baru bagi negeri Terengganu. Okey, pada tahun 2019. Jambatan angkat ini merupakan jambatan angkat yang terpanjang di dunia, okey, dengan panjang 638 meter menghubungkan Kuala Terengganu dengan Kuala Nerus, okey, di muara Sungai Terengganu. Keistimewaan jambatan ini ialah boleh diangkat pada bahagian tengah untuk memudahkan laluan kapal-kapal besar di bawahnya. Jadi maksudnya bila kapal nak lalu, jambatan ni diangkatlah. Saya tak pernah sampai lagi ni. Ada yang dah pernah sampai? Ada? Tak pernah ya Allah. Oh, tak pernah. Tak ada orang Terengganu ya? Okey, tak apa. Sebabnya bila je jambatan ni siap, mulalah COVID. Jadi kita pun tak boleh nak bergerak kan? Okey, tak apa. Nanti insyaAllah kita pergi. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, perhatikan struktur jambatan tersebut bagaimanakah? Okey, bahagian manakah kongruen? Kamu rasalah kenapa dia tunjuk ni? Apa maksud kongruen tu agak-agak? Agak-agak lah. Ni agak-agak je. Saya nak tengok awak punya knowledge, general knowledge awak pasal kongruen. Apa dia agak-agak? Apa yang kamu faham? Siapa yang dah cuba-cuba baca pasal kongruen tu? Cepat. Ada yang nak respon? Ada tak? Ada ke tidak? Ada cakap ada, kalau tak ada cakap. Ya, bentuk. Yes, bentuk sama. Kalau awak nak tahu soalan SPM 2019 tak silap saya, at Maths. 2019 ke 2018? 19 rasanya. Dia keluar pasal kongruen. 2018 kot. Bila dia kata kongruen, pelajar jadi lupa apa dia kongruen. Okey. Jadi kongruen ni ialah apabila, samalah kalau ikutkan, kalau awak tengok dalam modul kita pun ada, kongruen ialah apabila dua objek mempunyai bentuk dan saiz yang sama tanpa mengambil kira orientasinya. Tak payah nak pusing-pusingkan lah, itu maksudnya. Okey, itu yang dia masukkan kongruen. Jadi awak tengok, ni menara ni dengan ini kongruen. Jadi menara ni sama. Betul lah kawan kamu kata tadi tu, sama. Okey, mempunyai bentuk yang sama. Okey, kemudian kita tengok kat sini bagaimanakah, kita tengok dia kata, okey, bagaimanakah membezakan antara bentuk kongruen dan bukan kongruen. Okey, kalau kamu perhatikan dekat sini, okey, perhatikan setiap raja di bawah, apakah ulasan anda tentang saiz dan bentuk bagi pasangan objek yang ditunjukkan. Okey, tengok jubin 1 dan jubin 2. Okey, jadi dia kata pasangan objek dalam setiap raja di atas mempunyai saiz dan bentuk yang sama, walaupun kedudukan atau susunannya berlainan. Pasangan objek tersebut dikatakan kongruen. Jadi maksudnya kat sini yang sama. Ini dengan ini sama, walaupun awak pusingkan dia, tetap kita tahu ada saiz yang sama, bentuk yang sama. Kalau kereta awak tengok tayar, tak ada kereta awak tayarnya kecil depan kat belakang besar, tak ada.
Itu traktor, bukannya kereta. Okey. Jadi tayar depan dengan tayar belakang sebuah kereta dia bersifat kongruen. Okey, sama. Mata kamu kanan kiri juga kongruen. Faham? Boleh? So itu yang dimasukkan dengan kongruen. Okey. Jadi kita tengok dekat sini daripada punya buku teks, hasil daripada daripada yang atas ni lah, maksudnya kalau kita buat benda ni, kita akan nampak apa yang dia katakan kongruen. Jadi kalau kita lihat dia kata dalam raja di atas setiap sisi 4 A, B, C, D dan P, Q, R, S adalah kongruen dengan syarat yang ditunjukkan di dalam jadual berikut. Okey. Jadi kita tengok dekat sini A, B. A pergi B sama dengan R pergi ke Q. B, C. B pergi C. B, C sama dengan B pergi C sama dengan Q pergi ke P. Nampak ni biru pergi yang orange ni. Awak senang nak tengok. C pergi D. C pergi D sama dengan P pergi S atau S pergi P. Okey, dan AD sama dengan SR atau RS. Tapi kalau dia kata AD, jadi AD adalah RS. Okey, manakala sudut yang sepadan. Apa maksud sepadan? BAD. BAD sama dengan QRS ataupun SRQ. Itu sudut yang sepadan. Maksudnya dua ni dia ada sisi yang sama. Sisi dekat sisi 4 ini dengan yang ini ada yang sama. Sudut juga ada yang sama. So dia bersifat kongruen. Boleh? Boleh. Okey. Boleh. Kita tengok contoh satu. Tentukan sama ada setiap pasangan raja yang berikut adalah kongruen. Kita tengok dia ni kongruen ataupun tidak. Okey, tengok di sini 22 yang A ni. Okey, A, B, C dengan P, Q, R. Bersifat kongruen ke tidak? Bersifat kongruen ke tidak? Kongruen. Kongruen. Okey. Walaupun kamu tengok dekat sini, kita nampak dia bagi 12 dengan 5. Dia bagi 12 dengan 5. Dia tak bagi 13. Tapi awak boleh kira menggunakan Pythagoras theorem. 12, 5 maka CB awak adalah 13. So untuk soalan A, B, C dan P, Q, R adalah bersifat kongruen. Boleh? Okay, next kita tengok soalan B. Kongruen ke tidak? Tengok betul-betul. Okey, kamu tengok betul-betul. Benda ni sebenarnya kalau kita putarkan dia lagi mudah nak nampak. Jadi kan tapi saya dah kata tadi, kongruen ni dia tak kisah bentuknya macam mana. Jadi kita tengok A pergi S 10, U pergi T 10. Okey, T pergi S. Okey, dia sama dengan ini. Ini 3. Bermakna T pergi S juga 3. So kat sini 3, dia kat sini 3. Okey. So kalau awak tengok lagi apa lagi? Dia bagi sini 4. Sini dia bagi 4. Kita nak tengok dia kongruen ataupun tidak. Kamu kata kongruen kan? Awak tengok R pergi Q 4. Okey. S pergi T berapa? S pergi T berapa? 3. Jadi 4 tambah 3 berapa? 7. Kat sini berapa? 8. Jadi adakah dia kongruen? Tak. Faham? Kita tengok sekali lalu, yes, kita nampak dia kongruen. Jadi kat sini, maka kedua-dua dia bukan kongruen sebab dia mempunyai ukuran yang tidak sama. Faham? So kongruen tu mesti sama. Jadi awak kena hati-hati, jangan terpedaya dengan bentuk ni. Kena tengok ukuran yang ada. Boleh? Okey, nanti awak boleh tengok yang lain ni sama. Jadi awak tengok ni bentuknya, dia macam reflect, pantulkan. Kalau ini bawa pergi sini kan, ini bawa pergi sini, so dia sama. So sudut sini 83, sini 7, 9, 8. So C kongruen ke tidak? Kongruen. Macam mana dengan D? Bukan kongruen. Okey, kenapa awak kata bukan kongruen? Kenapa? Sini 50 bermakna kat bawah ni berapa? Sebab dia kaki sama, isosceles triangle. Okey, kat sini 8 bermakna yang sini pun 8. So kalau sini 50, dua sudut kat bawah ni berapa totalnya?
Berapa? Dalam segitiga berapa sudut, jumlah sudut? Dalam satu segitiga jumlah sudut berapa? Tak dengar lah. je dengar. 180. Berapa? Ya, 180. So kalau sini 180. Kalau sini 50, kat bawah ni totalnya berapa? Sebab dia kaki sama. Maksudnya sudut dekat R dan sudut dekat Q nilai dia sama. Jadi R dengan Q tu berapa? 65. 65. Ya, 65. Kat sini berapa? 7. Jadi adakah D ni kongruen? Tidak. Tidak. Faham Okay, good. So saya akan tengok ni sebab masing-masing respon ada berapa orang. Alhamdulillah ada 19 orang. Tahniah. Okay. So kita tengok. Lepas ni agaknya saya memang kena buat status kot. Panggil kelas korang. Ramai ni. Hari ni saya panggil kat status rupanya ramai yang join. Okay, lepas ni saya buat status ramai-ramai panggil lagi. Okay, jadi awak tengok ni sebagai latihan awak. Awak boleh tengok untuk sifat kongruen. Okay. So kita tengok sekali lalu di sini. Maka jawapan A dia adalah kongruen. Boleh ya? Okay. Boleh. Okay, sekarang awak tengok awak punya modul. Awak tengok modul awak muka surat 67. Okay, soalan nombor 1. Okay, kalau awak tengok soalan yang atas mula-mula. Kenal pasti sama ada setiap pasangan berikut adalah kongruen ataupun bukan. Okay, yang nombor 1 kongruen ke bukan? Kongruen. Ya, nombor 1 dia bersifat kongruen. Yang kedua? Bukan. Okay, yang ketiga? Okay, kongruen. Walaupun kalau awak tengok dia bagi 50 dengan 55 kan. So awak kira lah dapat jumlah dia. Boleh Okay. Jadi kita tengok soalan B diberi jika JKL dan segitiga PQR adalah kongruen. Lengkapkan yang berikut. Okay, soalan pertama JL. JL sama dengan apa? JL sama dengan apa? Ya, JL sama. Yes, good. JL sama dengan PR atau RP. Okay, PQ. PQ sama dengan apa? Okay, PQ sama dengan apa? KL. Ya, KL. Soalan C, sudut KJL. KJL sama dengan sudut apa? KJL sama dengan sudut apa? Cepat. Tengok betul-betul. K. Ya. RQP ke QRP? PRQ. PRQ. Ataupun QRP. Boleh. Iaitu sudutnya berada di R. Sudutnya berada di R. Boleh? Okey, awak lengkapkan yang itu. So kita tengok seterusnya. Okey, saya tak bincangkan semualah. Okey, yang ini pun sama, masih bawah tajuk kongruenan. Jadi kita tengok apakah ciri-ciri kongruenan segitiga. Dua segitiga kongruen mempunyai panjang sisi sepadan dan sudut sepadan yang sama. Bolehkah kita mengatakan dua segitiga adalah kongruen sekiranya hanya membandingkan sebahagian isi sepadan atau sudut sepadan? Jadi kita kena tengok bahawa bila kongruen dia kata, okay, dia tanya kat sini, jadi apa yang perlu kamu buat bila kongruen? Okay, kita akan tengok bahawa bila kongruen tadi awak dapati bahawa sudut sisinya sama. Dia tak kisah walaupun kalau awak tengok gambar-gambar ni tadi dia pusing-pusingkan. Jadi awak kena tengok nilai satu-satu. Ni 30, ni 30. Maksudnya kalau kita reflect, kita pantulkan ini naik atas, so ini turun bawah, you akan dapat dia sama. Kalau sini 67, dalam hukum sudut di sini adalah 113. Maka soalan isi ini adalah kongruen. Sebab bentuk dia dengan dia bentuk dan ukuran yang sama walaupun dia terbalik. Faham? Okey? Manakala soalan D kalau awak tengok bentuk sama tapi dia mempunyai ukuran yang berbeza. Maka adakah D ni kongruen? Tidak. Tidak. Boleh? Okey. Jadi macam yang tadi dia kata kongruen ni awak mempunyai ukuran ke sudut yang sama tanpa mengira dia punya kedudukan ni.
Sebab yang ini dia reflect, dia pantulkan. Jadi C kongruen, D walaupun kita nampak shape dia bentuknya sama tetapi dia mempunyai ukuran yang berbeza, maka dia tidak bersifat kongruen. Boleh? Okey, kita teruskan. Okey, dekat sini. Jadi ini yang dikatakan kongruen, maksud dia, so dia tunjuklah. Okey, nah ini AC sama dengan PR, AB sama dengan PQ, okey, dan CB sama dengan RQ. Boleh? Boleh? Boleh. Okey. Sekarang kita tengok. Dia kata contoh 2, tentukan sama ada setiap pasangan segitiga yang berikut memenuhi sifat kongruenan bagi segitiga. Justifikasikan jawapan anda. Okey. Awak ingat sekarang maths ni bukan saja kira. Dia akan ada justifikasi. Maksudnya kamu kena tahu reason dia why. Jadi kat soalan pertama kat sini dia kata sama ada dia ni bersifat kongruen, jawapannya tidak. Walaupun kedua-dua segitiga mempunyai dua sisi sepadan dan satu sudut sepadan. Dua sisi sepadan apa maksudnya? Ukuran dia sama. Sini 10, sini 6, sini 10, sini 6. Tetapi dan sudut dia juga ada sudut yang sama. Tetapi dekat sini dia tidak dikatakan kongruen. Kenapa? Okey, luasnya tidak sama. Okey, luasnya tidak sama. Faham? Faham tak? Boleh? Okey. Okey, itu dia kongruan lah. Jadi yang kedua, kalau awak tengok shape dia sama. Ukuran dia awak tengok ini 3, ini 6, ini 8, ini 10. Jadi dia kata tidak jugalah. Okey, dia kata apa? Walaupun kedua-dua segitiga mempunyai 3 sudut berbeza, 3 sudut sepadan yang sama, tetapi ukuran semua sepadannya berbeza. Jadi kongruen ni kamu pusingkan mana pun ukuran dengan sudutnya kena sama. So dalam kes soalan ini dia tidak tidak bersifat kongruen. Boleh? Okey? Boleh. Okey. Ni contoh 3. Okey, awak boleh buat untuk contoh 3 di sini. Okey. Tak ada. Awak tak ada tudung. Okey, raja di bawah menunjukkan segitiga EFG. Okey, diberi satu lagi segitiga KLM. Okey, diberi satu lagi segitiga KLM mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Ini penyelesaian. Maksudnya kalau soalan dia keluar macam ni je lah. Soalannya macam ni. Raja di bawah menunjukkan segitiga EFG, diberi satu lagi segitiga KLM mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Dengan segitiga EFG, nyatakan sifat kongruenan segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga itu adalah kongruen sekiranya EGF sama dengan KLM. EGF sama dengan sudut KLM. Maksudnya kamu kena lukiskan bentuk yang serupa dengan ini. Dengan sudut-sudutnya pun sama. EFG sama dengan KLM. E pergi F sama dengan K pergi ke L. Jadi apa yang dia bentuk di sini, tu dia. Jadi kesimpulan kat sini diberi 2 sudut sepadan dan satu sisi sepadan yang bukan di antara kedua-dua sudut ini. Oleh itu sifat kongruenan segitiga ialah sudut-sudut sisi. Sudut-sudut sisi. Maksudnya apa? Awak nampak ni sudutnya sama. Ada 2 sudut. Kemudian ada sisi yang mempunyai ukuran yang sama. Boleh? Okey, lepas tu dia suruh kamu lukiskan pula EG. E pergi G sama ukuran dengan KM. F pergi G sama dengan L pergi ke M. Dan E pergi F sama dengan K pergi ke L. Diberi segitiga sempadan, kat sini diberi 3 sisi sepadan. Oleh itu sifat kongruenan dekat sini adalah apa dia? Sisi. Sebab apa? Dia bagi 3 sisi. Kat atas tadi dia adalah apa? Sudut, sisi. Sebab dia mempunyai 2 sudut yang sama dan satu sisi yang sama. Sudut, sisi. Iaitu dia tulis kat sini AAS. Manakala yang B, ketiga-tiga sudut yang sama. Jadi, sisi yang sama. So, sisi ataupun 3S. Kita tengok apa dia yang ada dekat tepi ni.
Okey, bentuk sudut tiga hipotenus, tegak hipotenus, sisi iaitu RHS, okey, juga merupakan sudut suatu sifat kongruenan khas untuk bagi segitiga bersudut tegak. Maksudnya AC ni, yang dia masukkan ni, hipotenus ni AC. AC dengan A prime C prime. Ni juga menunjukkan sifat kongruenan dia. Dia mempunyai yang ini sama. Boleh? So awak boleh tengok apa maksud kongruen. Kat sini you ada sudut-sudut sisi sebab dia mempunyai dua sudut yang sama dan satu sisi yang sama. Yang ini ketiga-tiga sisi sama, dia buat SSS iaitu 3S. Dan dua sisi sama satu sudut, dia akan buat SAS. Sisi ataupun side. A sudut iaitu angle. Sebab tu dia buat SAS. Iaitu kat sini side, angle and side. Yang ini apa? Angle, side. AAS. Yang ini apa? SSS iaitu side. Faham? Ikut soalan ke cikgu? Tak, maksudnya dia diikut soalan lah apa yang sama. Macam ni kan dia samanya kalau sini kalau awak tengok kan dia bagi sisi yang sama. Jadi sebab tu dia buat SSS, tiga-tiga sisi sama. Kalau soalan C yang sama dia ada dua sisi satu sudut. Dua sisi sudutnya yang sama angle. So SAS. Sebab dia bagi tahu kat sini, nampak ni? Sisi sama, sudut sama, sisi sama. S side, A is your angle and side. Faham? Okay. So nanti awak boleh cuba soalan modul awak. Okay, next. Bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan kekongruenan? Okay, saya tutup kamera dulu. Saya nak gerakkan saya punya laptop sekejap ya. Okay. Okay, jadi kat sini kalau tengok raja di bawah, raja di sebelah menunjukkan satu segi, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki maksudnya ukuran dekat kaki dia sama. Ini kaki dia sama. Ini yang dimasukkan segitiga sama kaki. PQR dengan keadaan PR. P pergi R sama dengan Q pergi ke R. Okay? A dan B masing-masing, A dengan B masing-masing titik tengah. Okey, bagi sisi PR dan QR. Tunjukkan bahawa segitiga PBR. Ni PBR kalau awak tengok saya contengkan dia, ni dia PBR. Tu dia. Okey, jadi dia kata dan QAR. Okay, QAR. So dekat situ dia mempunyai tu dia. Saya besarkan sikit. QAR. Okay, jadi dia kata dekat sini apa yang perlu soalan nak awak buat ialah dia minta kamu tunjukkan bahawa segitiga PBR dan QR adalah kongruen. Jadi kalau awak tengok dia kata kalau kita tengok pada rajah oleh kerana dia nak PBR. Tu dia. Dengan QAR. Tu dia. Sama sebiji. Okay. Jadi dekat sini dia kata segitiga PBR dan QAR mempunyai sifat sisi sudut sisi. Sisinya sama, sudutnya sama. Okey, tapi yang disebut kat sini satu je sudut. Ini sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut. Okey, iaitu kita ambil angle. And sisi balik. SAS. Faham setakat ni? Faham. Okey, contoh 6 masih sama bila kongruen. Okey, cuma dia melibatkan pengiraan di sini. Sekejap Okay, kita ada berapa? 20 kekal. 19 orang sekarang. Sekejap Sekejap
Alamak, mana dia tadi? Okay. So ini dia kongruen. So tengoklah ada banyak kat sini. Jadi untuk pengiraan dia punya jawapan ni kalau dia nak luas ke macam ni kan. Soalan ni jadi awak punya pengiraan awak kena pecahkanlah untuk dapatkan dia punya nilai pada gambar. Awak tengok Siva mencantumkan dua kepingkan ini untuk menghasilkan sebuah pentagon yang berlogo lengkap. Jika perimeter pentagon adalah 90 cm, hitung luas. Okey, dalam sentimeter pentagon itu dia nak kamu kira luas. Jadi kalau awak tengok dia kata Siva mempunyai dua keping kad berbentuk trapezium. Bentuk trapezium ada dua bentuk dekat sini. Sifat dia kongruen lah. Okey, dia kata kat sini dan Raja, setiap kad itu dilukiskan dengan separuh logo. Logonya tak siap. Nanti sebab kita nak cantumkan dia. Siva mencantumkan dua keping kad itu membentuk satu pentagon yang berlogo lengkap. Okey, jika perimeter pentagon adalah 90 cm, hitung luas. Okey. Ini penyelesaian dia. Jadi kalau awak tengok dekat sini, ni kita baca dulu. Okey, dia dah ada ukuran, awak keluarkan memahami masalah. Trapezium ABCD dan trapezium QPSR. Okey, QPSR. Okey, adalah kongruen. AB, so kita tahu dekat sini A pergi B. Okey, A pergi B sama dengan Q pergi ke P. Okey, CD sama dengan SR, AD sama dengan OR. Okey. Jadi kat sini kita akan membuat pengiraan. Sekejap ya. Okey, tolong tengok sekejap. Okey, dekat sini awak tengok. Okey, dia bagi kamu, ni gambar dia dah ada kan. Jadi dia nak kamu cari luas. Luas pentagon. Jadi apa yang perlu kamu buat, tengok ukuran. Sini 20, sini 13, bermakna sini juga 13. Okey. Kemudian kita tengok, nampak tak C pergi S, awak kena cari C pergi S. Apa dia C pergi S kat sini? Okey, CS. Dari C pergi ke S ialah 90. Awak tolakkan dengan 13. Okey, awak tolak dengan 20, tolak 13, tolak 20. Jadi sebab apa? Dia dah bagi perimeter. Perimeter 90. So guna formula perimeter sama dengan 90. Jadi awak akan dapat panjang ukuran C pergi ke S. Boleh? Ni perimeter macam biasa je. Boleh tak? Okay? Okay. Okay, next. Teruskan. Ni ukuran biasa. Okay, contoh kedua. Dia kata kaedah kedua tu adalah maksudnya awak boleh gunakan pelbagai kaedah. Jadi awak tengok dekat sini. Sebab soalan kat sini dia nak luas pentagon. Pentagon iaitu bila kamu cantumkan dua-dua bentuk ni tadi, jubir ni tadi. So luas dia awak tengok kat sini. Okay, dia ambil luas segi empat tepat CDRS. Ni segi empat tepat. Okay. Dia maksudnya pengiraan tu ada macam cara. So kita ambil dulu luas segi empat tepat. Segi empat tepat apa luasnya? 20 darab apa? D pergi R. D pergi R kamu tak tahu lagi? Tak ada. Kan DR tak ada, kamu kena cari. Macam mana nak cari D pergi ke R? Awak tengok. Sini dia bagi 20, sini dia bagi 13 kat bawah. Okey, jadi kalau sini 13, kita kena tengok dekat sini apa yang diberi. Okey, sekejap saya gerakkan. Okey, dia bagi kamu dekat sini perimeternya 90. Perimeter 90. Jadi 90 kamu tolak yang saya bulat-bulatkan ni. Kamu akan dapat panjang C pergi ke D. Faham tak? Faham. Okey, jadi dekat sini
Setelah kamu dapat ni, ya Allah Akbar. Okey, setelah kamu dapat ukuran C pergi S. Okey, setelah kamu gunakan tadi, sebab perimeter bentuk ini adalah 90. Awak tolak-tolakkan, awak dapatlah panjang S pergi ke C pergi ke S. Faham? Dah dapat panjang C pergi S, awak guna formula trapezium. Formula trapezium awak keluarkan bentuk dia macam ini. Ini adalah soalan sini 20. Sini awak kena cari berapa yang awak dapat. Kemudian awak tengok dekat sini 13. Okey, untuk mencari luas trapezium, awak ambil 1/2. Ini dengan ini yang awak tambahkan. Maksudnya kat sini 86 tambah sesuatu nombor. Okey, kemudian tambah dengan berapa lagi dekat sini? Okey, apa nak buat sekarang ni? Kita buat trapezium 1 ke 2 trapezium ni? Luas yang saya kira ni. Yang sepatutnya 2, tapi yang saya kira ni baru 1 trapezium. Baru 1 trapezium. Kamu kena cantumkan dia. Tapi bila nak cantum takut awak bingung. Sebab tu saya nak awak buat satu-satu. Ini awak punya trapezium. Okey, kat sini 13. Okey, kat sini 20. Okey, dan dekat sini ialah berapa? Berapa? Dia tak bagi kan? Kita kena kira kot. Oh, dia bagi CS total dapatlah. Awak akan dapat dia punya panjang adalah 24. Okey, boleh tak? Faham tak? Faham cikgu. Okey. Lepas tu kita akan nampak luas. Sebab soalan nak luas. Luas adalah ni panjang darat lebar. 20 darat 24. Lagi 1/2 darat tapak darat tinggi awak. Ini dia. Sini 13, sini 12. Bermakna awak boleh cari yang panjang ni. Gunakan apa dia? Nak cari yang itu panjang tu. Gunakan apa? Kalau saya nak cari yang ini. Ni. Guna apa? Awak tengok segitiga yang ada tu bentuknya begini. Okey, sini 13. Okey. Kemudian yang sini panjang tadi iaitu panjang C pergi ke S. C pergi ke S, awak tengok dekat atas ialah 24. So di sini 24. Kalau sini 24, kita boleh pecahkan dia. Bila kita pecahkan, dia sebenarnya jadi macam tu. Saya pecahkan dia. Sini 12, sini 13, boleh cari yang sini dapat 5. Faham tak? Boleh? Boleh. Tak? Okey. Okey. Jadi saya nak habis kongruen. Saya nak awak buat latihan kongruen modul tu sampai muka surat 69. 69. Kemudian jawab soalan ini. 5.1. Boleh? Boleh? Boleh cikgu. Okey. Okey, siapa nak cerita dekat saya apa yang kamu faham pasal kongruen ni tadi? Cuba cerita. Kita buat kesimpulan sebelum kita menutup kelas kita hari ni. Apa dia? Yang latihan 5.1 tu semua ke? Latihan 5.1. Sekejap ya. Saya dah padam ke? Belum. Ya. 3 soalan je. Boleh? Boleh. Okey? Okey. Dan awak punya modul. Okey, cuba terang kat saya. Boleh on kamera kalau nak on kamera. Okey, cuba terang kat saya apa yang kamu faham yang telah kita pelajari hari ini. Apa dia? Kongruen Siapa ialah nak bagi tahu? bentuk yang sama. Ya, kongruen adalah satu bentuk yang sama. Lagi, tanpa mengira putaran dia, kedudukan dia, reflect ke, dia dipantulkan ke, jadi dia tak kisah. Okey, lagi? Apa sifat dia? Tadi ada apa? Dia ada yang jenis sudut, kan? Sisi, sudut. Macam tu. Boleh? Buruh dah. Boleh ya? Boleh? Boleh cikgu. Okey. So, ada masa lagi dah 20 minit. So, kita sambung buat latihan. Awak kena buat supaya awak tak tertimbun-timbun awak punya latihan nanti. Okey? Jadi,
Oh, alamak. Nampaknya kita punya kelas minggu depan kita dah cuti. Tapi tak apa. InsyaAllah kalau sebabnya korang pun bukannya boleh nak pergi mana-mana kan. Jadi insyaAllah saya sihat, korang sihat. Tengok dalam grup kita akan sambung tajuk ni bila-bila. Boleh? Sebab kita 2 minggu cuti. Kan Boleh. nanti rindu pula kat saya. Okay, so insyaAllah kita akan sambung next class. Okay, saya akan bagi tahulah. Maksudnya kalau saya nak buat kelas esok tu sehari sebelum saya akan bagi tahu dekat kamu. Boleh? Sebab kita tak perlu nak pergi mana-mana, duduk kat rumah. Jangan keluar-keluar. Okay, so kita sambung next class. Okay? Boleh? Okay, bye. Ya. Ya, apa Tak dia? kena buat kat mat 1 ke 2? Tak kisah. Sekarang ni kamu buat je lah kat buku mat 1 ke 2. Tapi ni tajuk baru kan? Sebab buku yang awak buat tu saya tak tanda lagi. Gunalah buku satu lagi. Macam tu. Okey. Boleh? Boleh? Jangan stres. Yang penting buat, teruskan buat latihan. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okay, student. Berapa? Okay, ada 20 orang Okay, bye. Assalamualaikum. Cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu, masakin salam cikgu. Waalaikumsalam. Okay, salam mak dengan kak. Okey ke. Okay, bye. Dekat adik sekali lah. Oh, dia ingat. Kan hari tu tersilap. Ah. Okay, Alif. Okay, bye, kak. Bye. Assalamualaikum. Okay, bye.